will be removed? Kenapa Puan? Kenapa tadi tu ya? Saya pun tak tahu. Puan punya screen share pun dah tak ada ni. Kenapa? Tadi ada, tadi tak ada je. Okay. Kenapa tiba-tiba jadi Dia masih rekod ke? Rekod Okay, tak apa. Saya teruskan. Okay, jadinya dia adalah teori dan aplikasi. Tak faham tak apa. Sebab nanti bila semester semakin berjalan, you all akan semakin faham Dan nak ikutkan kita punya ini adalah inilah pengenalan di mana kita akan buat pada minggu ketiga ataupun saya akan bagi pada minggu depan melalui video. Namun penekanan yang saya akan berikan kepada para pelajar biasanya pada semester 3 ni. Pada kos tajuk ketiga di mana kita akan mulakan dengan model regresi linear berbilang. Okey. Model regresi linear berbilang ini melibatkan pengiraan secara manual. Saya perlu ajar satu-satu macam mana pengiraan tu perlu dilakukan dan biasanya modul sangat diperlukan. Kerana pada modul ditunjukkan dengan jelas bagaimana pengiraan itu dilakukan dan pelajar akan diberi data dan perlu buat kiraan sendiri. Okey? Dan biasanya topik ketiga ini merupakan topik yang penting dalam final assessment. Okey? Seterusnya pada minggu 4 dan 5 kita akan lihat model regresi linear berbilang. Di mana model regresi linear berbilang ini adalah penting untuk projek ekonometrik. Untuk projek ekonometrik. Dan projek ekonometrik dia akan ada dua bahagian. Bahagian 1 dan bahagian 2. Kalau kat sini kita tengok dia part 2 tu lari ke bawah. Okey, maksudnya part 1 ni part 1 ni lari ke bawah sebenarnya, part 1 ni berada di atas lah Okey. Jadinya sekarang ni part 1 ni pada minggu ke-6 ni, topik ke-6 ni akan terlaksana pada minggu ke-4. Okey, pada minggu ke-5 dan ke-6 adalah untuk topik kedua. Please take note tapi benda ni sama sahaja, tak ada masalah. Ini model regresi linear mudah bahagian 2. Ini adalah bahagian aplikasi. Okey, ini model regresi linear berbilang. Okey, ini bahagian 1. Saya ingatkan dia berubah tadi. Okey, betul model regresi linear berbilang bahagian 1 pada minggu ke-6. Model regresi linear berbilang bahagian 2 pada minggu ke-7. Dan peramalan ini apabila nanti kamu ada dah siap model regresi itu. Nampak tak ni bila saya ubah slide? Nampak tak? Elfa, nampak tak dia ubah kepada model matematik? Okey, nampak Okay. Inilah contoh. Okey, inilah contoh model matematik yang saya maksudkan. Contohnya, model matematiknya berbentuk begini. Okey. Ini adalah artikel saya Saya yang tulis Does Energy Consumption Influence the CO2 Emission? Ini artikel yang ditulis oleh saya. Yang saya maksudkan adalah model matematik ini. Okay, model matematik ini di mana dia ada model matematik dan dia ada data-data makroekonomi yang perlu digunakan dan perlu dicari. Mana nak cari? Ada. Nanti saya akan share macam mana nak cari. Dalam kursus ini pelajar memang didedahkan dengan kaedah mencari data ini nanti kalau kamu tengok sinopsis kursus, kamu tengok pelajar akan mengalami sendiri proses pengutipan data dan kaedah-kaedah analisis. Jadi pengutipan data ni perlu dilakukan oleh pelajar. Kamu tengok pada sinopsis tu kamu akan nampak dengan jelas dinyatakan pelajar perlu melalui proses pengutipan data. Data bukan data questionnaire, soal selidik, tidak. Data adalah pelaporan-pelaporan ekonomi, pelajar perlu tengok dari situ. Nanti saya akan bagi tahu macam mana nak buat. Okey, dan data itu kita akan mula guna pada model regresi linear berbilang. Berarti pada minggu ke-6 dah boleh analisis data tu lah sebab dah mula belajar. Okey, dan pada projek juga kamu perlu
gunakan pengetahuan yang kamu belajar pada topik ke-9 iaitu heterokineticity. Autokorelasi pada minggu ke-12 dan minggu ke-13 kamu akan belajar autokorelasi. Okey. Okey, jadinya berdasarkan kepada proforma tadi, kita jelas bahawa kita akan ada projek lah, selain, dan ada sebahagian topik yang perlu dipelajari kerana untuk final assessment. Okay, final assessment. Maksudnya bila you belajar nanti you tahu ini tak perlu ditekankan sekarang, bila dah habis nanti baru kita kena buat betul-betul untuk final assessment. Tapi ada beberapa topik yang perlu dibuat dan difahami terus kerana perlu digunakan untuk projek ekonometrik. Nampak tak? Jadinya kamu akan melalui topik-topik tu, kamu kena tahu topik ni aku perlu guna, perlu untuk projek. Jadi bila perlu untuk projek, dia perlu digunakan terus. Sebab nanti bila final assessment dah tak perlu dah benda tu lagi. Nampak Jadinya ada sebahagian topik yang perlu dibelajar untuk projek. Maksud final assessment dia tak ada. Ada topik yang perlu dibelajar tapi tak perlu ditekankan lagi sebab nanti dekat projek dia tak ada, final assessment baru dia ada. Ada persoalan? Faham tak? Nak jelas tak? Jelas. Faham. Jelas. Krik. Krik. Awal-awal biasalah Awal-awal biasalah kita tak faham dulu kita. Tak apa. Ini kita kata pendedahan awal. Nanti anda kata bila dah minggu ke minggu kamu dah mula nampak sikit-sikit, oh ekonometrik ni macam ni. InsyaAllah boleh faham. Tak ada masalah. Jadinya, okey kita share lagi. Okey kita share lagi ya. Berkaitan dengan proforma lagi, saya sambung. Jadinya, kalau kamu tengok kat sini, proforma ni ikut perancangan saya akan buat kuis secara online iaitu 10%. Ya, dan ada tugasan berkumpulan 30% dan tugasan individu 20%. Okey, mari saya jelaskan. Tugasan individu atau tutorial ini semuanya ada di dalam modul. Okey, bila kamu belajar topik tertentu, kamu kena buat tutorial hantar di MyGuru. Tarikh penghantaran saya tidak strictkan. Tapi kalau kamu hantar pada tempoh yang ditetapkan, itu lebih baik. Maksudnya pada minggu tu kalau ada tugasan tu kena hantarlah tutorial tu. Tapi biasanya kalau tak dapat hantar, saya ni sukalah pelajar hantar on time. Tapi sekiranya pelajar ada kekangan, perlukan tempoh masa tambahan, biasanya saya terima. Sebab bagi saya selagi mana pelajar hantar, itulah yang terbaik ya. Okey. Jadinya saya ulang lagi untuk tutorial ni semua berada di dalam modul dan pelajar perlu hantar dalam tempoh masa tertentu, namun tempoh masa tambahan sentiasa diberikan. Kuis pula, kuis ini dia akan dilakukan secara online dan kuis juga sebenarnya berada di dalam modul. Jadi modul tu sahaja ada 30% tugasan di situ. Mana satu kuis doktor di dalam modul? Bila dapat nanti baru saya maklum. Kuis ini perlu dilakukan pada minggu ke-6. Pada minggu ke-6 kuis ini perlu dihantar dan kuis ni sebenarnya kalau kamu tengok dia adalah soalan-soalan yang memang kamu belajar dalam kuliah, kamu boleh buat dia sikit-sikit. Okey, sampai minggu ke-6 siap, kamu boleh scan, hantar dalam MyGuru. Kuis ini adalah, saya ulang lagi, adalah apa sahaja yang kamu belajar dalam kuliah lah. Jadi kamu nampak dah boleh buat, kamu terus buat. Okey, dia bukannya kuis tu kena duduk 1 jam, open textbook ke tak. Dia kuis secara online, berarti once you belajar, you say, oh ini adalah soalan kuis. Okey, ini dah boleh buat, aku buat sekarang. Okey, boleh buat lah. Persoalannya doktor, kuis ni boleh bincang ke? Dia bukan boleh bincang. Dia boleh tengok jawapan kawan ke apa ke. Tak, dia bilanya dah online tu kamu boleh, bila kamu kuliah kamu dah nampak cara nak buat,
kalau kawan-kawan tanya ke, terpulanglah kepada kamu. Tapi ini kuis. Terpulanglah kepada kamu nak bagi tahu ke tak, tapi ini kuis. Saya tak boleh kawal. Saya tak boleh kawal Samsul nak bagi tahu Miza ke, Miza nak bagi tahu Sharifah ke, saya tak boleh kawal. Sebab ni secara atas talian, betul tak? Saya tak boleh nak kawal. Jadi benda tu terletak pada diri kamu sendiri. Dan bila tarikh penghantaran kuis ini berlalu, saya akan bagi jawapan. Jawapan akan diberikan supaya bila final assessment nanti, mana-mana yang tidak faham boleh ditambah baik. Okey, tugasan berkumpulan pula. Tugasan berkumpulan ini adalah projek besar ya. Kalau kamu tengok dia 30%, final assessment 40%, bezanya hanya 10%. Jadi tugasannya agak banyak ya untuk projek ini sebab saya perlu terapkan kepada pelajar saya kaedah pengunipan data. Agak challenging lah sebab saya perlu ajar, encourage kamu mengutip data. Tapi doktor, kutipan data ni saya perlu pergi ini ke bank negara ke apa? Tak perlu. Duduk di kampung saja, duduk saja di rumah, tapi data perlu dicari di website. Okey, tapi sebelum pelajar boleh mencari data, itu sebabnya saya nak pelajar kenal dengan artikel ni. Cuba kamu tengok, kamu kena cari artikel ekonomi yang ada model matematik macam equation pertama ini. Ini untuk projek, di mana projek ini perlu dilakukan secara berkumpulan dan dalam equation tu perlu ada kadar pertukaran asing. Nampak tak? Ada persoalan? Pertama, projek 30% tu perlu dilakukan secara berkumpulan dan kamu perlu mencari artikel jurnal macam yang saya tunjukkan tadi. Dalam persamaan matematik perlu ada kadar pertukaran asing, pemboleh ubah yang wajib. Ada tak persoalan? Ada tak yang tak jelas? Ada tak nak tanya saya apa-apa? Puan nak tanya? Saya share Saya share balik. Kalau kamu perhati, kalau kamu perhatikan yang ini, ini tidak memenuhi kriteria saya sebab tak ada kadar pertukaran asing kat sini. Betul tak? Ini adalah total carbon emission. Nampak tak ni Samsul? Saya share jurnal ni. Tak nampak. Tak nampak Okey, lagi sekali lagi sekali. Nanti kadang-kadang tak jadi. Dah aktif balik. Tadi button untuk sharing ni dah tak aktif pula. Sekarang 1,300 dah. Okey. Cepat je. 1,300 dah order tu. Tadi baru 1 minit. Tak boleh share? Kenapa tiba-tiba saya tak boleh share? Internet slow Mungkin juga tak. Doktor, mic
Doktor tertutup. Nampak dah doktor. Doktor lag ke? Rasanya lag kot. Aku tengok ni. Jadi teaching dan KSSP. Belum? Doktor masuk lagi tu. Doktor hang kot. Ingat tak tidak mendaftar semester bagi program ISMP untuk semester 1 sesi 2020-2021 A. Saudara-saudari, peringatan untuk tidak membuat pendaftaran semester program ISMP. Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Dimaklumkan bahawa hasil semak akan didapati saudara-saudari belum lagi membuat pendaftaran semester 1 pada tahun semester 2021-2022 sehingga tarikh ini. Baca apa kan? Aku dapat apa ni email peringatan pertama untuk tidak mendaftar semester. Aku macam pelik juga. Aku rasa aku dah daftar itu hari. Dia dah confirm kan? Kita silap ke? Dia bersilap ke? Tak tahannya aku yang kena ni. Takkan boleh silap pula. Kakak je, kakak terus. Sekejap, kena call. Kakak pusat belajar. Zim, buka lah ni kamera Zim. Nak tengok muka kau balik. Macho lah tadi nampak. Kalau buka. Aku buka, kau buka. Okay. Bodoh lah. Tak apa, kita sementara tunggu doktor. Rumah dah lah sama warna. Macam disco kat tinggal tu. Biasa lah. Tinggal keyboard je nak jadikan ni. Apa ni, warna-warni. Sekejap. Beli Shopee ke Wan? Ha? Headphone tu beli Shopee ke? Tak adalah, beli dekat Facebook. Sorry. Oh, Saya ni kan kita pakai wifi. Bila anak-anak saya pun sama naik buka internet, saya sampai tak dapat internet. Dahsyat tak dahsyat? Aduh lah anak-anak. Tahu-tahu saya dah cakap seorang-seorang dah hang dah. Okay ya. Jadi okay, mari saya nak cerita. Tadi tu artikel yang saya tunjuk pada kamu tu macam tu lah artikelnya. Tetapi pada equation matematik tu tak ada exchange rate. Okay. Saya nak ada exchange rate. Doktor, exchange rate tu apa? Saya nak US flow, apa tu exchange rate? Okay. Kat sini, okay kejap. exchange ke exchange? Exchange. Oh, ya. Yeah. Exchange. Minta maaf ya, Malay accent. Okay. Exchange rate. Okay. You don't have to do it alone. Tak boleh buat seorang-seorang. Saya nak you buat berjemaah. Sekejap kita kira ada 19 orang kan? 19 orang. Ni ketugasan kumpulan. Tak boleh buat seorang-seorang. Kena buat
ramai-ramai berkumpulan ya. Jadinya kalau 19 orang, sekejap kita bahagi ya. Saya akan bagi handout secara jelas lah cuma kita discuss dulu. Kelas ni ada 19 orang, bahagi berapa? 4 grup. Jadi satu grup 4 orang atau ada 5 orang. Okay. Ke kamu nak satu grup 6 orang? Sebab dia ada tugasan yang agak banyak juga. 6 orang boleh? 6 orang? Boleh doktor. Boleh doktor. Okay. Sebesar-besar kelas ni takkan ada 3 grup je ya. 6, 12, 18. Ada satu grup tu 7 orang. Boleh ke? Boleh ke kawal grup dia ramai? Saya lebih prefer 5 orang je sebenarnya. 5, 10, 15, 20. Okey, boleh 5 orang? Berarti ada 4 grup. Ada satu grup tu 6 orang. Sebab ada grup 4 orang. Kalau doktor join dapatkan 5 orang boleh juga. Saya tak boleh lah join. Kalau macam tu penat lah saya. Ada berapa bulan saya join ni. Lepas tu siap esok siap lah. Sebab saya join sekejap dia siap. Kan? Ini you all kena buat sendiri. Okay? Okay, jadinya. Okay, saya cuba share. Saya tengok balik. Share, kita tengok. Okay, saja je saya buat masa ni saya share untuk you ada eye opening, mind blowing. Okay. Perlu cari. Ini adalah contoh persamaan. Saya yakin kamu nampak kali ni kan saya share. Okay, ini adalah function dia. Ini adalah equation dia. Dalam equation ni kamu dapat tengok ada total carbon emission iaitu CO2 ni adalah pemboleh ubah bersandar. Kelas statistik dah belajar kan? Okay. E&E adalah primary energy consumption. Ini pemboleh ubah bebas. RGDP juga pemboleh ubah bebas. IIP ni, industry project ni, dia adalah pemboleh ubah bebas. Begitu juga dengan RMP, pemboleh ubah bebas. Data digunakan ada daripada 1986 hingga 2016. Buat masa ni saya nak you all fikirkan macam mana nak cari artikel macam yang Dr. Nurimah nak ni untuk projek. Dan artikel ni tak kisahlah exchange rate boleh ada sebagai pemboleh ubah bersandar ataupun boleh ada dalam kalangan pemboleh ubah bebas. Exchange rate adalah wajib. Exchange rate. Yes. Samsul exchange rate. Alright. Ada persoalan? Siapa? Nurul Huda. Apa soalan kamu? Assignment ni nak buat in English or BM? Oh, BM. Buat English pun boleh, BM pun boleh. Saya tak ada halangan selagi mana kamu rasa tahun semester ni nak mencubalah. Nak buat dalam bahasa Inggeris. Saya suka you challenge diri kamu. Okay? Buatlah bahasa Inggeris. Masa ni baru kita tahu kita boleh tulis bahasa Inggeris ke tak. Okay? Doktor, berapa pages? Saya pula bagi soalan pada diri saya sendiri. Berapa pages ni doktor yang kena buat? Maksimum 20 pages. Sikit je, esok siap. Tapi dalam menyiapkan 20 pages, banyak you kena dah hadir kuliah saya. You kena tahu apa perlu buat dengan data tu. Okay. Jadinya, for starting from today and now on, sampailah minggu 2. Saya bagi sampai tempoh minggu 2, minggu 3. Sebab you ingat, you perlu ada data, you perlu ada artikel jurnal yang Dr. Nurimah nak sebelum belajar topik ni. Sebelum belajar topik yang ini. Topik pada minggu ke-6. Topik ke-6 ni minggu ke-6 ke doktor? Ya, roughly minggu ke-6. Tapi tidaklah bererti pada minggu ke-6 baru nak cari artikel. Itu dah terlambat. Itu adalah grup-grup yang lewat. Okay? Ada. So sekarang ni saya secara berkumpulan, kamu perlu cari artikel tu. Boleh tanya senior, carilah senior.
Nanti kalau senior bagi kamu artikel kan, ni artikel saya pakai dulu. Tapi kamu kena tengok, ada tak exchange rate? Tak ada exchange rate, tidak boleh digunakan. Itu kekangan yang ada pada semesta ini supaya kamu ada syarat-syarat yang lebih jelas dalam pencarian artikel. Tapi boleh tanya senior, diorang ada banyak artikel, diorang dah exposure dah dengan benda ni. Diorang dah tahu dah apa nak jadi. Tapi benda ni adalah positif lah untuk knowledge kamu. Bila kamu dapat artikel tu, kamu akan rasa ini yang ini another level of study. Different thing to explore. Okay. Bila kamu dah dapat artikel tu, what's next? Next adalah pencarian data makroekonomi. Macam saya katakan tadi, data makroekonomi ini kamu tidak perlu ke lapangan. Berarti kamu tidak perlu naik bas, naik ETF untuk pergi ke bank negara, ke DOSH-M, ke keuangan negara. Tidak perlu. Perlu hanya berada di rumah, merancang bersama kumpulan, tengok di website saja. Okey. Sekejap saya share dengan kamu. Sekejap. Data ini adalah data yearly. Data mestilah data yearly. Tidak bukan monthly, data yearly. Saya share data dengan kamu. Tak ada pula. Alright, ni saya akan share dengan kamu macam mana bentuk data tu. Okay. Wih, dahsyatnya. Takkan data macam ni? Ya, datanya macam ni. Okay. Nampak tak data Excel ni? Nampak. Okay. Okay, kalau kamu tengok ini monthly Ini adalah frekuensi data monthly. Tetapi data yang saya nak kamu cari, dia anda katalah GDP, exchange rate tahun kamu bermula, tengoklah kamu, at least saya nak kamu boleh bermula 1980. Okay? Berarti kalau 1980, 1981, okay? 1982. Berarti kamu perlu cari daripada 1980 lah. Okay. Tapi kamu juga boleh mula cari 1990. Okay. 1991. Boleh mulakan dengan data daripada tahun 1990. Berarti kamu ada dua pilihan. Memulakan data pada tahun 1990 ataupun mula daripada 1991 sehinggalah 2020. Okay. Apakah data di sini? Data di sini yang pertama mestilah exchange rate. Okay. Data yang pertama mestilah exchange rate. Ini adalah data wajib. Dan kamu perlu cerap dia setiap tahun lah sampai habis. Kena tulislah data tu. Berapa masukkan data tu. Okay. Data exchange rate kamu kena kenal. Ini bukan bentuk data exchange rate sebenar ini contoh. Dan kamu kena tengoklah apa lagi modeling tu nak. Contohnya kalau kat sini. Nampak tak ni yang saya ubah slide ni, nampak tak? Nampak doktor. Nampak apa sekarang? Excel ke nampak PDF? Excel. Okay, Excel lagi Okay, tak apalah. Okay, anda kata modeling kamu tu dia ada GDP. Jadi kamu kena cari GDP lah. Sekiranya data kamu tu kena cari money, broad money entry. Lalu lagi satu dia suruh cari CPI. Jadi kamu kena cari semua data ni sehinggalah dia siap. Okay, macam mana nak tahu data apa yang perlu dicari? Persoalan dia, bagaimana nak tahu data apa perlu dicari? Siapa ada idea? Muhammad Hazin?
Agak-agaknya macam mana kita nak tahu Azim? Apa data yang perlu dicari? Dr. Nurima main taib je. Exchange rate lah, gitu lah, gini lah. Agaknya macam mana kita nak tahu data apa kita kena cari secara berkumpulan? Betul. Okey, tak apa. Tak tahu. Okey, ini saya bagi tahu Tadi kan saya suruh you all cari artikel. Betul tak? Artikel jurnal. Artikel jurnal tu kamu boleh carilah di Google Google search. Database on equation dalam artikel ke doktor. Betul Haji Dah, pandai. Okey. Betul. Di antaranya macam mana kita nak tahu data apa kita perlu cari adalah berdasarkan kepada artikel yang dipersetujui dengan saya nanti. Kamu kena cari artikel, okey, secara berkumpulan. Okey, contohnya Haji Dah kumpulan dengan Fatin, kumpulan dengan Samsul, kumpulan dengan Roro Arum. Okey. Okay, you all tengok tu, okey, kita ada 4 artikel sebab setiap orang kena exposure lah, kena ambil peluang. Kena ambil peluang ni cari artikel tu. Bila dah cari, jumpa, okey, setiap kita ada exchange rate tapi kita nak tanya dulu Dr. Nurima yang mana. Sebab saya nak tengok juga ada data yang sukar dicari. Jadi apabila dalam artikel kamu tu, dah okey dah ada dah macam yang saya nak, ada equation tu kan yang saya tunjuk tadi. Tetapi data tertentu tu memang mustahil lah ataupun sukar didapati. Dia tak ada di pekalan data yang biasa-biasa. Jadi macam tu saya tak benarkan. Jadi level project ni dia ada tahap kepayahan dia. Dia tahap kepayahan yang mild. Kalau Nescafe tu yang tak pahit lah. Yang pahit tu susah lah. Dia ada mani-mani gula sikit. Gitu. Saya tak nak susahkan sebab ini projek. Projek tu yang untuk kena bagi tugasan yang mencari data tapi bukanlah data yang hardcore, bukan data yang menyusahkan. Data-data yang biasa, biasanya dapat. Okey? Okey, jadi berkaitan dengan data, saya ulang lagi sekali, kita share ni data tadi. Alright. Jadi bila kamu dah dapat data, kamu perlu himpunkan data kamu beginilah. Perlu masukkan dekat dalam table, dalam Excel macam ni dan perlu masukkan berdasarkan maklumat tahun yang diperolehi. Okey, jadinya saya akan sharekan dengan kamu di MyGuru. Untuk saya akan tulis di situ artikel untuk rujukan grup B. Jadi kamu boleh tengok di situ, kamu try cari artikel dan kamu tengok adakah kriteria matematik, persamaan matematik yang Dr. Nurima nak tu ada, dan kedua kriterianya adakah exchange rate berada di dalam modeling tu. Ingat dua perkara. Mesti ada persamaan matematik. Mesti ada persamaan matematik begini. Equation pertama ni saya akan share nanti dekat dalam MyGuru. Dan pun boleh ubah dia mesti ada exchange rate. Supaya nanti bila kamu cari dalam Excel, pun boleh ubah exchange rate tu juga akan dicari oleh kamu secara berkumpulan. Okey? Jelas Saya rasa berkaitan dengan projek tu setakat ni jelas. Itu adalah persediaan awal sebelum projek dijalankan pada minggu ke-6. Tapi kan ada kerja-kerja dia lah. Artikel dan juga data. Selain itu, kenapa exchange rate? Okey, sebab projek ni dia 30%, dia ada tugasan tambahan untuk exchange rate tu. Kamu secara berkumpulan kena buat Powtoon. Tahu tak Powtoon? Tahu. Powtoon yang kartun-kartun tu. Okey, kartun. Di Powtoon, apa yang perlu kamu prepare adalah video selama 3 minit ataupun kurang. 3 minit ataupun kurang. Pendek je lah. Seminit ke pun boleh. 2 minit pun boleh. Tapi video Powtoon tu menjelaskan penggunaan macam mana mengira data exchange rate. Contohnya sebutan mata wang Malaysia dalam sebutan mata wang dolar Amerika. Macam mana pengiraan, bagaimana rumus itu dilakukan. Macam mana ringgit Malaysia ke
mata wang Thailand, macam mana ringgit Malaysia nak ditukar dalam mata wang Jepun. Okay. Pautun perlu mula-mula bagi definasi. Ini saya akan bagi. Tugasan ni saya akan bagi secara detail di My Guru. Benda tu semua dah ada. Ni semua saya nak sembang dulu. Sembang dulu Nanti kan kalau dapat tengok beratnya. Sebenarnya dia pautun tu biasa je. Jadinya apa kita nak buat dengan pautun tu? Okey, dia ada aktiviti sikit. Bila kamu dah buat video, kamu kena buat survey, simple survey. Simple survey, kamu kena minta orang tengok. Terutamanya syarikat-syarikat, terutamanya orang yang nak pergi melancong lah. Sekarang ni kan sempadan negara dah dibuka. Betul tak? Kita tunjuk pada orang tu video. Jadi apa yang kita tahu berkaitan dengan exchange rate, kita nak tunjuk pada orang, bila orang tengok video tu dia tahu macam mana nak buat exchange rate. Maksudnya contohnya ada orang nak pergi umrah ke, ada plan nak pergi umrah, tunjuk kat dia macam mana nak kira exchange rate. Pada situ kamu bagi dia link, suruh dia jawab link tu. Okey, adakah dia faham tengok video tu, adakah pemahaman dia berkaitan dengan exchange rate bertambah. Okey, isunya apa? Apabila kita belajar sesuatu perkara, okey, kita kena try to deliver kepada society. Itulah projek seterusnya. Jadinya projek ini 30% ni bukan sahaja untuk you menambahkan knowledge dalam bidang ekonomi, tapi kita nak juga transfer knowledge itu sikit je dalam masyarakat. Itu sebenarnya tempias je. Kalau nak ikutkan tempias je, kita nak share sikit. Kita tak share pun the whole mathematic equation tu. Kita ambil sikit je. Supaya dengan harapan kita buat projek ni ada juga impak kepada masyarakat, dan at least dengan adanya kaedah pengiraan yang simple daripada kamu, knowledge tu diorang boleh guna dan diorang tak akan tersilap atau tertipu dengan kadar pertukaran apabila diorang lakukan kadar pertukaran. Ada persoalan tak? Siapa yang boleh tengok, siapa saja, selagi mana dia ada plan in the future nak pergi negara lain. Boleh tak saya tunjuk kepada ayah saya? Boleh. Tapi ayah saya nak pergi Jepun 5 tahun lagi? Boleh. Maksudnya dengan tengok video tu, dia ada knowledge ke? Contoh, itu contoh. Maksudnya in the future, everybody have plan to go abroad. Diorang adalah potensi yang boleh melihat video tu. Ada soalan? Ni nak bagi aktif sikit. Ada limit, maksud saya ada limit ke untuk berapa orang yang perlu untuk disurvey? Boleh. Kalau dah siap video tu nanti tunjuk kat 5 orang pun cukup. Yang penting dia jawab Google, dia jawab apa tu? Google Form tu. Google Form tu nanti saya sediakan ke, nanti saya bagi macam mana. Okay? Google Form tu saya bagilah, saya rasa biar benda tu centralized. Okay, cuma bila nanti you nak minta orang soal jawab tu semua, kamu kena snap gambar sikit lah. Sebab ini projek untuk pastikan kamu benar-benar pergi ke lapangan. Itu kena lapangan. Tapi yang tadi data exchange, data apa tu? Makroekonomi tidak perlu. Okay, sekarang boleh kot kalau nak tentukan kumpulan. Nanti berkaitan dengan tugasan-tugasan tu secara detail saya akan bagi di My Guru. Hari ni kita dengar-dengar je dulu. Okay, dengar-dengar dan kita ada persediaan mental. Bila saya cakap ni you dah tahu dah. Itu je lah tugasan Dr. Nori. Dr. Nori bagi tu je. Nampak macam boleh siap je ni. Memang. Buat pautun tu dengan 5 orang, 6 orang satu kumpulan, sekejap je siap. Okay, kau buat ini bahan-bahan dia, kau buat pautun. Ni bahan-bahan dia. Okay, jom kita cek data ni. Okay, ni artikel dah jumpa. Jom kita cari data. Sebenarnya kalau betul-betul buat, sekejap sahaja. Yang jadi lambat siap tugasan saya biasanya sebab ada silang-silang dengan tugasan lain. Okay, bila kat rumah ni kita kena minum air cukup. Bila kita banyak buat tugasan ni, badan kita kekurangan air. Jadi nak bagikan kita kekal segar, sihat. Banyakkan minum air. Okay. Buat perbincangan yang sihat dengan rakan-rakan. Jangan tak berbincang menyebabkan awak seorang je buat tugasan tu. Lama-lama awak pun boleh pengsan juga.
Okay, pastikan semua berkecimpung. Berkecimpunglah dengan tugasan janganlah berdiam diri sama-sama buat. Nak A tak dalam kelas saya? Laju nak. Semua nak. Semua nak kan? Okay, nak kena rajin. Saya boleh detect pelajar malas. Hebat tak? Ada kat Johor, seorang ada kat Melaka. Sabah Sarawak pun saya boleh detect malas ke rajin. Ini kan yang ada kat Selangor. Ada kan kat Selangor? Okay, tak adalah saya lawak je. Okay, tapi memang boleh lah kita boleh tahu pelajar yang rajin dengan pelajar yang rajin lah. Pelajar yang tak rajin saya tak dapat detect sebenarnya. Pelajar rajin ni sebab dia banyak bertanya. Jadi dia rajin lah. Betul tak? Ataupun sebenarnya yang rajin kawan dia tapi dia je asyik kena tanya. Sebab kawan yang rajin tak nak bertanya. Pun rugi juga. Jadi kita kena rajin bertanya Okey, ada soalan lagi tak? Dah 5.43. Ada persoalan? Apa dia Nurhuda? Nurhuda? Mana Nurhuda tu? Apa ni? Yang video pautan tu tarikh akhir perlu hantar bila? Kalau tarikh akhir, jangan risau ya. Tarikh akhir dia dalam minggu ke-8. Sebab sekarang dah boleh buat. Pautan tu sekarang boleh buat. Sebab projek ekonometrik start minggu ke-6. Nampak tak? Sebab artikel ekonometrik wajib ada exchange rate. Betul tak? Jadinya projek pautun wajib buat dah. Maksudnya macam mana pun exchange rate tu tetap ada, dah boleh mula. Boleh tunjuk pada saya bahan doktor, okey ke dalam pautun saya masukkan maklumat ni, definasi buat bahasa Inggeris Pautun kena dalam bahasa Inggeris definasi exchange rate, contoh pengiraan exchange rate, cara pembacaan exchange rate, tapi semua dalam bahasa Inggeris. Carilah idea-idea di Google, carilah idea-idea di YouTube. Buat je lah. Sebab benda ni kita nak you bergerak aktif, you pergi lapangan, you jumpa orang, you tunjuk video, kita nak program teknik. Tunjuk knowledgeable-nya you, pelajar-pelajar UPSI UPSI ni knowledgeable. Dan pergi kepada masyarakat, tunjuk apa yang you ada, knowledge yang you ada, you share dengan dorang. You tunjuk exchange rate, macam mana cara penggunaan ni dengan tengok YouTube tu saja. Jangan ingat kalau jumpa jangan risau yang cik, ini bukan scam. Ini saya nak share knowledge saya pelajar UPSI, saya ada projek ni, saya nak share je cara penggunaan pengiraan kadar pertukaran asing. Sekiranya cik ada nak pergi luar negara, mungkin dengan adanya video saya ni akan menambahkan pengetahuan cik lagi. Pengetahuan perempuan. Kita kena cakap macam tu lah. Jadi orang tengok pelajar usia bagusnya, tertibnya, budak-budak usia ni boleh dijadikan menantu. Macam tu, tahap kamu tu. Hebat-hebat, knowledgeable. Itu kan nak sekarang. Janganlah diam je macam tak ada ilmu pengetahuan je. Tak naklah macam tu Kita nak knowledgeable, berilmu pengetahuan dan berani ke depan. Kenapa berani ke depan? Sebab jumpa orang kamu kerja mudah. Apatah lagi nak jual barang. Jadinya bila benda-benda yang melibatkan jumpa orang ramai ni, dia membina keyakinan diri. Ada soalan tak? Umi Fakhirah, ada soalan tak? Tak ada. Diam aja dia. Okey. Siti Nur Azimah, ada soalan? Tak ada doktor. Okey. Okey, Tashini ada soalan? So far tak ada doktor. Understand tak? Faham tak? Jelas tak? Jelas doktor. Okey. Alright, saya tak boleh tanya semualah. Okey, ini adalah sampling saya lah 2-3 orang ni. Jadi saya harap semua boleh faham. Okey, siapa nak jadi ketua kelas untuk grup B? Ketua kampung. Ada cadangan untuk saya ke tak perlu? Tak perlu ketua? Tak perlu Saya cakap je dalam grup Telegram nanti apa-apa. Ikut kehendak puan. Kalau puan rasa senang ada ketua, ikutlah. Siapa nak jadi ketua kelas saya? Senang juga untuk dikawal-kawal. Untuk buat punjangan grup kumpulan B sahaja. Jadi ketuanya tahu apa nak buat. Boleh cadang? Saya volunteer lah.
Memang kamu seorang Lama-lama cadangkan tak ada siapa ambil. Bagus Syamsul Akmal. Okey, jadi dalam kelas ni Syamsul Akmal dia ketua ketua kelas. Jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan kelas B akan saya maklum kepada Syamsul. Jangan pula nanti saya maklum pada kamu diam je Syamsul. Kena agihkan maklumat kepada rakan-rakan. Okey, penolongnya saya pilih Hajidah lah ya, sebab Hajidah banyak menolong saya dah daripada sebelum ni. Setuju ke? Setuju. Setuju, ramai setuju ya. Harap dapat balik kerjasama. Okey, seterusnya saya akan pilih ketua kumpulan. Kita ada empat kumpulan, betul Dan kumpulan yang saya pilih ini adalah ketua-ketuanya. Semua orang boleh pilih dia lah untuk follow. Okey, saya pilih Muhammad Hazim, ketua kumpulan 1. Syamsul Akmal, ketua kumpulan 2. Hajidah, ketua kumpulan 3. Yasmin, ketua kumpulan 4. Jadi boleh follow lah ketua masing-masing untuk projek ekonometrik. Yang saya kata pautun tadi satu perkara, cari artikel dan juga data. Okey. Sekarang dah pukul 5.48. Nak ikutkan kelas kita habis pukul 7. Okey, kita akan mula kelas pun 4.30 lah selalu dengan harapan sempat solat asar. Sebab asar awal sekarang, tapi saya rasa bila 3 bulan, 4 bulan sekarang pun lebih kurang 4.30, 4.40 macam tu kot kita asar. Sebab kelas kita habis pukul 7 atau sebab nanti bila kelas berjalan saya akan bagi tutorial lah lagi 1 jam tu Jadi kita akan habis pukul 6. Jadi kita akan habis pukul 6 lah, jadi insyaAllah lah sempat juga untuk solat asar. Okey, saya rasa sampai di sini saja Apa-apa yang detail berkaitan dengan tugasan saya akan masukkan di MyGuru. Macam saya cakap tadi, apa yang saya jelaskan dalam kuliah hari ini adalah santai dulu untuk pelajar tahu apa yang akan berlaku dalam kelas ekonometrik ni. Saya dah tunjuk pada kamu proforma boleh juga didapati di MyGuru. Dah ada Dah ada. Siapa dah buka proforma di MyGuru? Belum. Okey, saya dah tunjuk tadi. Tapi boleh tengok lah. Boleh tengok proforma tu. Dan saya dah tunjukkan artikel macam mana yang saya nak. Saya share juga nanti artikel tu di MyGuru supaya jadi panduan pada kamu. Bila dapat artikel tunjuk pada saya dulu. Biasanya ada yang saya reject, ada yang saya terus terima. Nasib lah ya. Dan ingat exchange rate adalah pembuli ubah yang wajib ada. Seterusnya kena buat pautut berkaitan dengan exchange rate dan perlu kurang daripada 3 minit. Lebih kurang lagi baik, 1 minit lagi baik. Okay, maksimum 3 minit tu dah lama dah untuk korang tengok. Nak berdiri tengok tu lebih pendek lagi baik. Okay, sampai sini saja kuliah pada hari ini. Okay, harap-harap tak ada yang drop. Okay, sebab bila drop kena ambil juga nanti. Tak ada maknanya. Okay, tak ada soalan Adakah? Tak ada. Tak ada. Okay, buka sikit video kamera. Saya nak ambil gambar kuliah pertama. Macam-macam lah Dr. Nurima ni. Permintaannya hebat lah. Tak apa, saya pun nak tunjuk juga kuliah saya student datang. Mana yang lain? Oh, ni siapa? Sadrina dalam perjalanan ke mana tu? Dalam kapal terbang ke tu? Kamu dah pergi Sabah Sarawak lah? Pulang. Ada kereta. Nak balik UPSI ke? Sian dalam perjalanan pun buka dengan kuliah saya Bukannya jelas tu putus-putus. Sayang kali dalam perjalanan tak payahlah masa drive lagi bahaya. Kalau tak drive tak apa, tengokkan dah hang. Okey, yang lain boleh buka kamera. Saya nak snap gambar sekejap. Print screen. Hajidah, tak buka apa Hajidah? Dah lah, saya tak kenal lagi ni Hajidah ni. Saya tolong saya je, saya tak kenal. Okey, Roro Arum, Fatin Akilah, Balkis, Rabiatul, Tashini. Tashini dah buka. Rabiatul,
Nur Hazwani, dah buka. Balkis. Okey, tu Ajidah. Tengok Ajidah. Oh, ini pertama kali tengok. Okey, Siti Nur Azimah. Alright. Okay, sekejap kita tunggu a few others. Yang lain tak buka ke? Okay, satu. Line tak kuat doktor. Line tak kuat, tak apalah. Ada nama awak tu dah okay. Okay, satu. Umi Fakirah ni kenapa nak patung je? Sini ke tengah sikit. Tak nampak? Tapi adik. Okay, nampak nak patung je ke tengah sikit. Okay, satu. Rabiatul Adawiyah, mana orangnya? Okay. Satu. Pandang-pandang Miza. Okay. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Okay. Sampai sini saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Thank you, doktor. Thank you. Thank you, doktor.